Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Kasim selaku imam dan khatib kita pada hari ini, sidang jemaah tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah program surah An-Nur ya. InsyaAllah ada daurah khas Maulidi Rasul yang akan kami adakan pada 28 September pada hari Khamis bersamaan 12 Muawal jam 8 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi sesiapa yang ingin penyertaan adalah secara percuma, cuma hanya membeli kitab yang berharga RM20. Jadi tuan-tuan yang berhajat bolehlah refer pada Facebook Surau An-Nur, ada maklumat di situ. Jadi dah berhubung dengan pihak surau untuk kita sediakan kitab-kitab yang tuan nak beli. Jadi saya bagi pengurusan surau menjemput mengalu-alukan tuan-tuan mengikuti program khas Daulah Maulidi Rasul insya-Allah pada 28 September hari Khamis 8.30 pagi hingga 12.30 hari. InsyaAllah kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang. InsyaAllah Alhamdulillah. Dan yang ketiga, saya minta kerjasama. Yang dah makan, kami sediakan pada pemantauan saya pada hari banyak nasi, kuah, air ada di lantai. Tolong bersihkan, jangan buat orang lain pula terduduk dan berkata sesuatu dalam hati. Kotor surau An-Nur ni. Jadi, kain buruk, mop ada di belakang. Dah lepas makan, tengok lantai. Kalau ada ketinggalan, tolong bersihkan supaya rakan-rakan kita dapat salat dengan keadaan bersih di tapak yang tuan-tuan makan tadi. InsyaAllah kerjasama amat saya mohon. Sekian, terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في قرآنه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan itu kita akan beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Khatib pada hari ini ingin mengajak para jamaah sekalian untuk sama-sama menghayati satu khutbah yang sangat penting untuk difahami, yaitu bahaya fitnah. Lantaran khutbah ini terlalu penting untuk difahami, maka khatib menyeru kepada sekalian yang ada supaya memberikan perhatian terhadap khutbah yang akan disampaikan ini. Yang sedang membilik telefon, masukkan telefon anda ke dalam poket. Yang sedang tidur, bangun untuk dengar khutbah ini. Karena penyakit yang besar yang melanda ummah pada hari ini ialah penyakit suka melakukan perbuatan keji dan hina yang dinamakan fitnah. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah sekalian, dewasa ini pelbagai medium berita dan maklumat hanya di hujung jari. Dengan ruang yang lebih terbuka terhadap maklumat semasa, maka setiap berita yang diperolehi hendaklah ditapis dan diberi keabsahan terlebih dahulu dari pihak yang bertanggungjawab. Adalah bercanggah dengan prinsip Islam apabila hanya menerima berita atau maklumat yang disahkan dengan hati yang penuh dengan kebencian, hati yang penuh dengan dendam dan kemarahan, dan hati yang hilang pertimbangan dan menghakimi secara membuta tuli. Ini suatu perbuatan yang berlawanan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang telah dibacakan oleh khatib di awal khutbahnya tadi, di mana maksud daripada ayat itu ialah, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah
Selidiklah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Ayat ini perlu kita amati dan perlu kita amalkan bagi mengelakkan serta menjauhkan diri dari amalan fitnah yang sentiasa berlegar dalam kalangan umat Islam pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, fitnah menurut bahasa bermaksud malapetaka, ujian dan cubaan. Mengikut kamus Dewan, fitnah adalah satu bentuk tuduhan atau cerita yang dibuat-buat serta direka-reka bagi memburukkan seseorang, bagi tujuan melahirkan kebencian, menjatuhkan reputasi dan kesan negatif terhadap seseorang individu atau pihak tertentu. Setiap manusia dilarang sama sekali melakukan perbuatan fitnah ini, karena kesan yang terlalu buruk yang boleh dibawa terhadap masyarakat akibat fitnah. Amalan fitnah menfitnah adalah punca kepada kegagalan kesatuan ummah dan kegagalan pembinaan tamadun mengikut acuan Islam. Malah ia mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan memusnahkan cita-cita mencapai keselamatan atau kejayaan. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menceritakan, qultu ya Rasulullah, ma najah? Qal amlik alayka lisanak wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah membuatkan kita selamat? Lalu baginda menjawab, jagalah lisanmu, hendaklah rumahmu membuatmu lapang, dan menangislah kerana dosa-dosamu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Berdasarkan hadis tersebut, sebagai seorang muslim yang mengaku beriman, hendaklah menjaga lisannya daripada terjebak dengan budaya fitnah yang sangat berbahaya dan sangat kejam dan keji ini. Lisan yang tidak terlibat dengan sebarang budaya fitnah akan dapat menyelamatkan seseorang muslim itu daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lisan boleh membawa umat Islam menjadi orang yang selamat di hadapan Allah. Jagalah tangan-tangan kita dari menumpahkan darah sesama saudara Islam, sama ada dengan menyakiti, melukai atau membunuh seseorang muslim yang lain. Hadirin sidang Jumaat yang berbahagia, di akhir zaman ini, kejayaan individu atau ummah seluruhnya adalah kejayaan menyelamatkan diri dari terjebak dengan perbalahan dan fitnah. Fitnah yang berlaku sebegini rupa pada hari ini disebut sebagai fitnah syubhah. Fitnah syubhah berarti samar-samar atau tidak jelas. Dalam fitnah syubhah, seseorang menjadi rosak ilmu dan keyakinannya, hingga menjadikan perkara ma'ruf menjadi samar dengan kemungkaran, sementara kemungkaran sendiri tidak dihindari. Fitnah syubhah merupakan fitnah paling berbahaya karena kurangnya ilmu dan lemahnya pengamatan mata hati. Ketika diiringi dengan niat buruk dan hawa nafsu, maka timbullah fitnah besar dan keji. Fitnah syubhah membawa kepada persepsi kekafiran dan kemunafikan yang menjadi sebab kepada perpecahan. Rasulullah SAW sangat bimbang tentang fitnah syubhah ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzah Al-Aslami bahawa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kamu
adalah syahwat, mengikuti nafsu pada perut kamu dan pada kemaluan kamu, serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pada hari ini kita melihat fitnah sentiasa berlegar di segenap media massa dan perantara. Janganlah kita rosakkan diri kita dengan amalan yang buruk ini. Janganlah jadikan diri kita sebagai salah seorang individu yang menjadi kepada penyebar fitnah. Jadilah manusia yang sentiasa membawa berita yang benar, dan senantiasa menjauhi sebarang bentuk fitnah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah SAW adalah merupakan ikon dan suri tauladan yang terbaik bagi seluruh umat Islam di dunia. Walau bagaimanapun, baginda tidak sunyi daripada difitnah, bahkan jauh lebih berat berbanding kita. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan dendam, dan baginda menghadapi fitnah-fitnah tersebut dengan tenang, berlandaskan ajaran Islam, menerusi Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, sebagai ikutan yang terbaik, maka umat Islam hendaklah mengambil sikap yang digariskan oleh Islam dalam menerima sesuatu berita untuk menghindari fitnah. Antaranya yang pertama, kita perlu hindari dan menolak tuduhan yang bersifat prasangka. Ini kerana prasangka menjadi perhatian pihak lawan maupun kawan. Hindarilah dari melakukan perkara yang boleh menimbulkan prasangka buruk. Yang kedua, jangan sekali-kali menerima sesuatu perkara tanpa ada bukti atau sokongan yang kukuh. Setiap berita yang tidak disertakan dengan bukti atau dalil haruslah ditolak oleh setiap umat Islam. Yang ketiga, sebagai muslim yang beriman, janganlah kita mengikut hawa nafsu dengan menokok tambah berita-berita yang tidak benar. Ini menyebabkan individu dan ummah akan terjerumus ke lembah kehancuran dan kemusnahan. Yang keempat, kita hendaklah menjauhi sikap suka membalas berita bohong dengan berita bohong yang lain, dan membalas perkara yang dusta dengan perkara lain yang serupa. Hadirin sidang Jumaat yang berbahagia, sejak akhir-akhir ini, berbagai fitnah dan cerita palsu yang telah dilemparkan serta disebarkan oleh pihak tertentu terhadap dasar dan tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan dan pihak berkuasa agama. Antara contoh fitnah yang telah dilemparkan adalah pihak kerajaan dan MAIS dikatakan telah menghalang usaha-usaha dakwah apabila peruntukan undang-undang dan keputusan-keputusan Majlis Agama Islam Selangor mengetatkan syarat-syarat keperluan tauliah mengajar di Selangor dikuat-kuasakan. Begitu juga dalam hal tindakan kerajaan dan pihak MAIS dan JAIS melaksanakan pemutihan sekolah-sekolah tahfiz swasta dan persendirian dengan mengarahkan pendaftaran bagi tujuan keseragaman kurikulum dengan mengikut fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak MAIS dan JAIS bagi menjamin keselamatan tempat tinggal dan tata kelola yang lebih baik serta keselesaan bagi para pelajar ini telah ditohmah sebagai satu tindakan mahu menutup sekolah-sekolah agama oleh kerajaan dan MAIS serta JAIS. Tindakan kerajaan membuat penyusunan semula guru kafah turut telah digembar-gemborkan sebagai cara kerajaan mahu menutup sekolah-sekolah agama di negeri Selangor. Adakah tuduhan-tuduhan liar ini adalah cara yang diamalkan dan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua? Dalam hal ini, mimbar ingin menegaskan, berhentilah dari melemparkan fitnah dan tohmahan ini semua.
Mimbar juga ingin berpesan, sebelum membuat sebarang kenyataan, dapatkanlah fakta yang tepat. Sebelum melontarkan sebarang tohmahan yang tidak berasas, kerana dibimbangi perbuatan sebegini akan merisaukan para ibu bapa dan boleh menghakis kepercayaan orang terhadap institusi agama dan pihak berkuasa agama, khususnya di negeri Selangor Darul Ihsan ini. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil ibrah dengan menghayati isi kandungannya, agar dapat dijadikan panduan serta pedoman hidup kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah menjauhi perbuatan fitnah, kerana ianya tidak akan memberi kejayaan kepada umat Islam di dunia maupun di akhirat nanti. Yang kedua, umat Islam hendaklah senantiasa melaksanakan at-tabayun dalam setiap berita yang diperolehi melalui pihak yang berotoriti dan pihak yang lebih mengetahui. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sedar bahawa amalan fitnah akan memecah belahkan masyarakat, seterusnya membawa kepada kehancuran seluruh umat Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Maknanya, dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum. Dan ketahuilah bahawa Allah maha berat azab siksanya. Al-Anfal ayat 25. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bihurmati hadha yawmil mubarak an takhshifa 'anna kurbatana wa an taghfir lana dhunubana wa an tarzuqna min haythu la nahtasib برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sama-sama kita melakukan ketaatan kepadanya, dan sama-sama kita menjauhkan diri daripada segala perbuatan yang keji dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'at والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibni As-Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta bagi tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Darul Ihsan. Jadikanlah kami ya Allah antara hamba-hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar kami dapat menjauhi segala perbuatan khianah, serta jauhkanlah kami termasuk dalam golongan orang yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhilah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan ya Allah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas, lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat-Mu. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor ini sebagai rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bil lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus